Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan melakukan perbentangan tentang perkembangan kognitif Vygotsky. Saya meneruskan pembentangan ini. Sudilah saya menerangkan tentang memperkenalkan tentang diri saya. Nama saya ialah Muhammad Syahrimi bin Syahruddin, PDPP, Pendidikan Islam 3. Nama pensyarah saya ialah Dr. Sirajuddin Haji Safwan. Teori ini diasaskan oleh Lev Semenovich Vygotsky, lahir pada 1896 dan meninggal dunia pada 1934. Beliau merupakan ahli psikologi dari Rusia. Beliau mendalami bidang perubatan dan kemudian beralih kepada pengajian undang-undang dan bidang kesastraan. Menurut beliau, perkembangan kognitif anak-anak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-budaya. Kanak-kanak mula berinteraksi dengan ahli keluarga di rumah dahulu sebelum mereka bergaul dalam masyarakat. Perkembangan kognitif ini terhasil daripada pergaulan kanak-kanak tersebut dengan orang di sekelilingnya. Maksudnya, Vygotsky cakap perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh orang yang berada di sekeliling mereka. Maksudnya ibu bapa mereka, adik-beradik. Ni sebagai contoh gambar kanak-kanak tersebut berada bersama ayah mereka dan kanak-kanak tersebut berada di sekeliling orang ataupun masyarakat. Teori perkembangan ini terbahagi kepada 3. Pertama, zone of proximal development. Kedua, holding, dan ketiga, bahasa dan fikiran. Zone of proximal development bermaksud kemahiran yang terlalu sukar atau susah dilakukan oleh seseorang kanak-kanak secara bersendirian, tetapi boleh dilakukan dengan bantuan orang dewasa. Contohnya, mereka ingin pergi ke mana-mana, mereka memerlukan orang dewasa untuk mengawasi mereka. Itu sebagai contohlah. Okey, zon tadi terbahagi kepada dua had. Pertama, had atas dan yang kedua, had bawah. Had atas ialah peringkat kemahiran kanak-kanak boleh dicapai dengan bantuan orang yang mahir. Maksudnya sebagai macam contoh tadilah, bila mereka nak pergi mana-mana, mereka memerlukan orang dewasa untuk mengawasi mereka. Yang kedua, bawah, kemahiran yang telah dicapai oleh kanak-kanak itu sendiri daripada pengetahuan sedia ada. Contoh mereka bila mereka berada di sekolah, mereka mampu berlari dalam kawasan sekolah. Contohnya jika mereka ingin pergi ke tandas ataupun berada di kantin. Scaffolding bermaksud ubah suai tahap sokongan yang diberikan semasa proses pengajaran. Guru akan mengubah tahap bimbingan yang diberikan kepada kanak-kanak mengikut tahap keupayaan murid. Maksudnya, seseorang guru itu ingin memberi latihan, mereka perlu mengasihkan tahap murid tersebut. Ada yang tahap mahir, ada yang tahap kurang mahir. Jadi, guru mesti memberi fokus yang lebih kepada murid yang kurang mahir tersebut. Ketiga, bahasa dan fikiran. Kanak-kanak yang suka bercakap sendirian mempunyai lebih banyak kemahiran berbanding kanak-kanak yang pendiam. Bercakap sendiri menolong kanak-kanak merancang dan mengawal tingkah laku mereka dan mendorong pemikiran apabila dewasa kelak. Kita boleh tengok dalam kelas kan, kalau murid itu banyak bercakap, mereka akan lebih menonjol apabila guru bertanyakan soalan. Dan tingkah laku ini mampu mendorong mereka terkehadapan apabila mereka dewasa kelak. Okey, teori implikasi teori Vygotsky. Pertama,
penilaian perlu difokuskan untuk menentukan zon perkembangan proksimal setiap kanak-kanak. Guru perlu memberi latihan yang berbeza kesempatan untuk menentukan tahap bimbingan yang sepatutnya diberi. Macam tadi, kalau dalam kelas, guru perlu mengasingkan tahap soalan murid yang mahir dan murid yang kurang mahir. Yang kedua, menggalak bantuan daripada rakan-rakan sebaya yang sudah mahir. Kanak-kanak boleh mendapatkan bantuan dan sokongan dari rakan-rakan yang sudah memahami konsep yang diajar. Jika mereka tidak faham dalam kelas, mereka mampu bertanya kepada rakan sebaya tentang apa yang mereka tidak fahami. Dan yang ketiga, kawal dan galakkan kanak-kanak bercakap sendiri semasa menyelesaikan sesuatu masalah. Bimbing kanak-kanak itu untuk merealisasikan idea semasa bercakap sendiri ke dalam situasi yang memerlukan penyelesaian. Maksudnya, murid yang lebih banyak bercakap akan lebih menonjol di dalam kelas dan menjadikan itu terkehadapan apabila mereka dewasa kelak. Kadang-kadang murid yang banyak bercakap ni mempunyai idea yang lebih bernas dibanding murid yang pendiam. Jadi setakat itu sahaja pembentangan saya tentang perkembangan kognitif Wygotsky. Sekian, terima kasih.